بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh barisan kejawatan kuasa Masjid Kota Kemuning, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah Dhuyufur Rahman yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafa'kan dengan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran kita kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang layak untuk kita puji atas segala nikmat yang diperolehi dalam hidup ini, melainkan segalanya kita kembalikan kepada Allah. Mana Allah Subhanahu wa ta'ala minta di dalam Al-Quran agar kita sentiasa bersyukur, untuk memperingatkan pada diri kita bahawa sesungguhnya yang memberi, yang menyediakan, dan segala apa yang kita rasai semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah aku akan ingat kamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku. Janganlah kamu mengkufuri akan segala nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Mudah-mudahan dengan setiap amalan yang kita laksanakan pada malam ini, solat fardu yang kita laksanakan berjamaah, zikir-zikir yang diucap sudah daripada solat, itu menandakan bahawa kita adalah insan-insan yang selayaknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat, kasih sayang dan keberkatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan menyambung semula pengajian kita di dalam surah An-Naba, di mana kita telah pun berhenti dalam pertemuan yang lalu pada ayat ke-36, dan pada malam ini masuk kepada ayat ke-37. InsyaAllah kita akan cuba tamatkan perbincangan dalam surah An-Naba pada malam ini, insya-Allah, izin daripada Allah. Allah berfirman dalam ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma la yamlikuna minhu khitaba.
Rabbis samawati, Tuhan pemilik kepada lapisan langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, iaitu di antara langit dan juga bumi. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. La yamlikuna minhu, tidaklah yamlikuna, mereka memiliki kemampuan ataupun mereka berkuasa, minhu, daripadanya, iaitu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, khitaba, untuk berkata-kata, untuk bercakap. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, ayat 37 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang tanda kekuasaan Allah. Sesudah Allah membicarakan perkara berkaitan tentang ahli neraka dan juga ahli syurga, yang Allah bicarakan juga apakah azab yang diterima oleh orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah pun dibicarakan dalam perbincangan yang lalu. Dan kemudian diikuti dengan balasan yang Allah berikan kepada golongan ahli syurga yang disebut sebagai golongan yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Allah menceritakan orang yang bertakwa itulah merupakan orang yang berjaya. Kemudian Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat satu demi satu yang diperolehi oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan sesudah daripada itu, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, Allah membawakan semula ayat ini untuk menimbulkan rasa keagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kekuasaan yang Allah miliki, yang tidak mampu untuk dikuasai ataupun yang tidak mampu untuk disaingi oleh manusia yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu Allah sebut dengan tanda kekuasaannya ini. Kemudian pada saat yang serupa Allah menyebut dalam ayat ini, tuan-tuan, Allah mulakan ayat ini dengan berbaris bawah. Allah sebut dengan kalimah Rabbi. Ba itu berbaris bawah. Kenapa Allah sebut dengan baris bawah? Sebab di dalam sesuatu ayat di dalam bahasa Arab, bila mana kita memulakan dengan kata nama untuk membina sesuatu jumlah mufidah ataupun disebut statement yang sempurna, dalam bahasa kita ayat yang sempurna itu, dan apabila kita mulakan dengan kata nama itu mestilah dimulakan dengan baris depan. Itu disebut dengan istilah bahasa Arab dengan nama mubtada. Dalam bahasa kita kata sebagai subjek. Dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada, kalimah yang letak di awal. Kerana itu disebut dengan nama mubtada, dimulakan. Tuan-tuan kalau baca dalam Berzanji sebagai contohnya, kan kita sebut abtadiul imla, abtadi itu aku mulakan, mubtada yang dimulakan. Baik, kaedah ni bagaimana? Baris depan. Maka apabila kita melihat ayat ini Allah mulakan dengan baris bawah, itu bermakna ayat ini ada kaitan dengan jumlah sebelumnya, dengan ayat sebelumnya. Tuan-tuan baca dalam ayat sebelumnya itu jazaa'an mir rabbika. Mir rabbika, sebagai balasan daripada Tuhanmu. Tuhan itu dibaca dengan baris bawah, maka Rabbi ini juga dibaca dengan baris bawah. Sebagai dalam bahasa Arab dia dinamakan istilahnya iaitulah badal, ganti kepada kalimah yang telah pun disebutkan sebelumnya, ya, ganti kepada kalimah yang sebelumnya juga disebutkan. Kalau kalimah sebelumnya disebutkan dengan baris atas, maka kalimah yang digantikan itu juga mestilah berbaris atas. Jika sekiranya kalimah sebelumnya yang disebutkan itu baris bawah, kalimah yang digantikan juga baris bawah, dia akan sama. Itu yang dinamakan dengan istilah badal. Dalam ilmu tajwid ada istilah badal, dalam ilmu bahasa Arab itu juga ada istilah badal. Cuma dalam bahasa Arab ni bila sebut sahaja badal, dia ada beberapa cabang-cabangnya. Ada yang disebut dengan nama badal kul min kul, ada yang disebut dengan nama badal ba'du min kul, ada disebut dengan nama badal istimal. Ini nama-nama yang disebut dalam istilah i'rab ataupun dalam istilah bahasa Arab itu sendiri. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Pertama, yang kedua, kenapa Allah tidak memulakan dengan kalimah ilah sebagai contoh ataupun merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu samawati wal ardh.
Allah itu adalah ilah, Tuhan yang esa. Kita sebut dengan syahadah kita, kita tak kata la rabba illallah, kita kata la ilaha illallah. Yang sebab itulah ada disebut oleh para ulama dalam mengesakan Allah itu disebut dengan nama rububiyatullah, dan satu lagi disebut dengan nama uluhiyatullah. Bila kita sebut dengan nama uluhiyah Allah, itu merujuk kepada Allah satu dan Allah esa. Itu namanya uluhiyah kepada Allah. Allah itu esa, tidak berbilang-bilang. Tapi bila sebut sahaja dengan rububiyatullah, itu merujuk kepada Allah pemberi rezeki, Allah pencipta, Allah pentadbir, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan segala yang ada kuasa di muka bumi ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebut dengan kalimah Rabb di dalam ayat ini, seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Ashur dalam kitab tafsir beliau At-Tahrir wa Tadbir, war-Rabbu al-Malikul Mutasarrifu bit-Tadbiri wa ra'yar rifqi war-Rahmah. Ar-Rabb, kalimah Rabb yang disebutkan dalam ayat ini merujuk kepada pemilik yang mentadbir, yang menguruskan dengan mentadbir, dan wara'yi ar-rifqi, serta memelihara akan rasa lemah lembutnya terhadap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya di dalam ayat ini juga sebahagian para ulama, termasuklah apa yang dicatatkan oleh Ibn Ashur, bila sebut sahaja dengan Tuhan kepada lapisan-lapisan langit, itu bukan merujuk kepada Tuhan kepada lapisan langit, tapi merujuk kepada makhluk-makhluk yang berada di langit dan juga di bumi. Jadi dalam ayat ini ada satu kalimat yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi difahami. Sebab apa? Kerana terdapatnya di dalam Al-Quranul Karim beberapa ayat-ayat yang mana disebut kepada suatu objek yang tidak bernyawa tetapi diminta untuk bercakap, ataupun pada saat yang serupa dia melakukan sesuatu perbuatan seumpama manusia. Contohnya apa yang Allah sebut di dalam surah Al-Hajj pada ayat 45, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Berapa banyak di kalangan kawasan perkampungan ataupun tempat-tempat tinggal manusia yang telah kami hancurkan ia, sedangkan tempat tinggal itu telah melakukan kezaliman. Mustahil tempat itu melakukan kezaliman. Yang melakukan kezaliman itu adalah penduduk pada tempat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kisah yang berlaku pada adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam, adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam yang ketika itu dia datang pergi ke Mesir di saat ketika bumi Kan'an, tempat tinggalnya bersama dengan ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam, berada dalam keadaan kering kontang. Seperti mana yang berlaku dalam mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, 7 tahun berada dalam keadaan subur, 7 tahun berada dalam keadaan kemarau. Dalam tempoh tersebut, adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam, anak kepada Nabi Yaqub tadi, telah pergi ke bumi Mesir, kerana Mesir ketika itu ditadbir oleh seorang menteri yang begitu hebat sekali. Tanpa mereka mengenali menteri itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi di saat ketika mereka balik, waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam menyediakan pelbagai bentuk bekalan-bekalan yang tujuannya adalah untuk menjaga mereka, khususnya kepada ayahnya yang ditinggalkan. Sebab Nabi Yusuf ketika itu begitu rindu dengan ayahnya. Jadi disediakan lebih dan melebihi daripada pemberian yang diberikan kepada rakyat Mesir ketika itu. Di saat ketika mereka ingin melepasi bumi Mesir, sempadan Mesir ketika itu, Nabi Yusuf alaihissalam telah memberitahu kepadanya ataupun beritahu kepada pegawainya, tolong tangkap seluruh mereka. Tidaklah dinyatakan kepada pegawai-pegawainya itu adalah adik abang-abangnya, tapi saat ketika itu Nabi Yusuf mengarahkan pegawai-pegawainya untuk menangkap mereka. Ketika itu mereka dituduh sebagai pencuri. Sebab apa? Sebab dia mengambil, waktu itu dia mengambil bekas yang digunakan untuk menimbang gandum yang ada di Mesir, dan timbangan itu dengan harga yang mahal, dan akhirnya mereka menangkap pegawai tersebut, menangkap abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa ditangkap? Dituduh. Sebenarnya Nabi Yusuf ingin mengatakan demikian ketika itu sebab dia membawa adiknya Bunyamin. Maka Bunyamin ketika itu adalah adik yang begitu disayangi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan lebih daripada 40 tahun berpisah.
atas perbuatan abang-abangnya ketika itu. Tiba-tiba Bunyamin dibawa, dan semasa Bunyamin duduk di istana bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam, waktu itu Nabi Yusuf duduk bersama dengan Bunyamin dalam bilik yang serupa. Masing-masing diletakkan setiap satu bilik 2 orang. Bayangkan kalau dikira yang datang itu termasuk dengan abang dan Bunyamin 11 orang, masuk dengan Nabi Yusuf 12 orang. Jadi bila dikira 2 sampai kepada Bunyamin tinggal seorang. Akhirnya Bunyamin duduklah bersama dengan Nabi Yusuf. Ketika itu Nabi Yusuf memperkenalkan dirinya bahawa dia adalah merupakan abangnya dan telah dipisahkan oleh abang-abangnya dalam sejarah yang panjang ketika itu. Kerana itu Bunyamin merelakan dirinya ketika itu dia dituduh sebagai pencuri. Sebelum dituduh ketika itu, tuan-tuan, apa yang berlaku? Pegawainya mengatakan, ya ayyuhas sariq, wahai pencuri. Ketika itu, waktu itu adik-beradik kepada Nabi Yusuf mengatakan, sesungguhnya kata-kata kamu itu tidak betul. Kalau benar, fas'alil qaryatin lati kunna fiha, ya, fas'alil qaryah, tanyalah kamu kepada kampung yang kami lalui ketika itu. Kampung, bila kita tanya kepada kampung tersebut, mustahil kampung boleh bercakap. Maka para ulama tafsir mengatakan bila disebut kampung itu bukanlah merujuk kepada kampung, tapi merujuk kepada penduduk kampung tersebut. Namun begitu Allah menyebut dalam Al-Quran dengan perkataan kampung sahaja, maka para ulama mengatakan bila sebut sahaja kampung itu adalah merujuk kepada penduduk yang berada di kampung tersebut. Itu sebagai contohnya. Sebab itu dalam ayat ini sebahagian ulama mengatakan bila Allah sebut Rabbis sama, ay Rabbi ahlis samawati wal ard, Tuhan kepada penduduk yang berada di lapisan-lapisan langit daripada kalangan para malaikat dan makhluk-makhluk yang kita tidak ketahui. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi yang terdiri daripada seluruh ciptaan-ciptaan Allah, awan, udara, pokok, batu dan sebagainya. Semuanya itu dinyatakan di dalam ayat ini bagi menunjukkan tanda kebesaran Allah. Dan di pertengahan ayat ini, tuan-tuan, Allah menyebut dengan kalimah Ar-Rahman. Kenapa Allah tidak sebut dengan perkataan yang sesuai bagi ayat ini? Bila Allah sebut dengan kalimah Rabbis samawat, Tuhan kepada pemilik lapisan langit yang ada, itu menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Maka selayaknya bila sebut dengan Rabbis samawati wal ard, di antara sifat Allah ini adalah Al-Jabbar, Al-Aziz. Boleh sahaja Allah menyebut dengan perkataan yang sesuai dengan uslub ataupun dengan gaya bahasa di dalam ayat itu. Allah sebut dengan Al-Aziz, Allah sebut dengan Al-Jabbar. Tapi mengapa Allah sebut dengan perkataan Ar-Rahman? Kerana sebenarnya di dalam ayat ini, kata daripada Ibn Ashur dalam tafsir beliau, itu sebagai ta'rid ataupun sebagai suatu sindiran terhadap kalangan orang-orang musyrikin yang ketika itu tidak percaya ataupun tidak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman, seperti mana yang diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan pada ayat 60. Wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa ar-rahman. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni kepada golongan musyrikin, sujudlah kamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, lantas mereka kata, siapakah dia? Wa mar-rahman, siapa itu yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman? Mereka tidak faham tentang hal tersebut. Maka sebab itu Allah menyebutkan di dalam ayat ini dengan kalimah Ar-Rahman. Selain daripada itu, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimah Ar-Rahman ini juga nak menggambarkan sifat yang paling besar yang Allah sediakan kepada hamba-Nya yang bernama manusia. Allah Maha Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang namanya manusia di muka bumi ini, tetap sahaja Allah berikan rezeki kepada mereka. Walaupun mereka tidak beriman kepada Allah, walaupun mereka menyengutukan Allah, mereka tetap hidup di muka bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman yang Allah kenakan kepada mereka di saat ketika mereka bertemu dengan Allah, mereka tidak sempat untuk bertaubat dan kembali kepada agama Islam itu sendiri, barulah mereka dikenakan hukuman. Selagi mereka berada di dunia, peluang kepada mereka itu masih lagi terbuka untuk kembali bertaubat atas kesalahan dan kesilapan yang dilakukan untuk menjadi seorang Muslim.
Maka kerana itu Allah menyebut juga dengan kalimah Ar-Rahman ini, bertujuannya tidak lain adalah untuk mengingatkan sifat Allah yang Maha Pemurah. Jangan kita berputus asa atas segala kesalahan, dosa dan juga kesilapan yang dilakukan, kerana Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Allah masih lagi membuka pintu taubat sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu juga, ayat ini memberikan satu isyarat dan juga gambaran. Allah menyebut la yamlikuna minhu khitaba. Manusia, seluruh makhluk yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ada kuasa untuk bercakap melainkan nanti dengan izin daripada Allah. Syekh Tantawi menyebutkan dalam tafsir beliau, wa qawluhu la yamlikuna minhu khitaba muqarrarun wa muakkadun lima qablahu min qawlihi ta'ala huwa rabbu kulli syai' ay ahli as-samawati wal ardi wa ma bainahuma khadi'una marbubuna lillahi ta'ala al-wahid al-qahhar الذي لا يقدر أحد منهم كائنا من كان أن يخاطبه إلا بإذنه ولا يملك أن يفعل ذلك إلا بمشيئته. Ayat la yamlikuna minhu khitaba ini adalah merupakan suatu pengakuan, takrir, suatu pengakuan untuk memperkukuhkan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Allah menyebut dengan kalimah Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Maka la yamlikuna minhu khitaba itu untuk memperkukuhkan ayat tersebut. Kenapa? Nak memberitahu bahawa setiap daripada segala sesuatu, penghuni yang berada di langit dan juga di bumi, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Al-Wahid Al-Qahhar, yang Esa lagi Maha Perkasa, yang tidak akan ada seorang pun, satu pun daripada mereka itu untuk mampu berbicara dengan Allah melainkan dengan izinnya, dan tidak akan berkemampuan untuk melakukan sesuatu melainkan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat la yamlikuna minhu khitaba nak menunjukkan seluruh makhluknya selain daripada manusia itu tidak ada kemampuan. Dalam ayat sebelumnya, ayat itu juga nak memberitahu begitulah yang akan berlaku kepada manusia di saat ketika berada di hadapan Allah. Mereka tidak akan mampu untuk berbicara dan bercakap melainkan apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Dan kerana itu kalau tuan-tuan melihat dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, bila setiap daripada umat itu dihimpunkan, masing-masing ketika itu nak minta disegerakan untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kaum pergi datang jumpa kepada nabi masing-masing, jumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam, jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Semuanya menolak, tidak mampu untuk memberikan syafaat kerana Allah tidak izinkan. Maka akhirnya siapa? Mereka kata jumpalah kepada Muhammad, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sahaja yang mampu untuk memberikan syafaat khususnya kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada khatimin nabiyyin, nabi yang terakhir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya pada ayat ke-38 Allah Subhanahu wa taala menyebut yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Bila masa mereka tidak boleh untuk bercakap, ayat ini juga adalah merupakan sambungan kepada ayat sebelumnya. Ya, ayat ini adalah merupakan sambungan kepada ayat sebelumnya. Allah sebut dengan kalimah yauma pada permulaan, itu memberikan maksud ayat ini ada kaitan pada ayat sebelumnya, di mana Allah menyebut mereka tidak ada kuasa untuk berbicara bila masanya, pada hari yaqumur ruh, berdirinya akan ruh. Ruh dalam ayat ini merujuk kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Malaikat Jibril alaihi salam itu disebut juga dengan nama Ruhul Qudus. Ya. Itu disebut di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah yang berkaitan tentang malam Al-Qadr, Lailatul Qadr. Tanazzalal malaikatu warruhu fiha. Allah menyebut para malaikat dan juga ruh ketika itu turun pada malam tersebut. Ruh itu juga adalah merujuk kepada malaikat Jibril alaihi salam.
Kenapa ada pengasingan di antara malaikat Jibril dengan malaikat yang lain? Di atas keistimewaan, ta'zim dan sebagai tanda penghormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril alaihi salam. Begitu jugalah yang berlaku kepada manusia yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kemuliaan, sebab itu Allah tidak memanggil Rasulullah itu dengan nama seperti mana nabi-nabi yang lain. Ya Adam, ya Ibrahim, ya ya Nuh. Dalam Al-Quran Allah sebut dengan panggilan nama sahaja. Tetapi bila Allah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Wahai Nabi dan wahai Rasul. Kenapa disebut demikian? Tashrifan wa ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda membesarkan dan mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga di dalam ayat ini bagi para malaikat, maka malaikat Jibril itu memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menyebut dengan para malaikat saffa, dalam keadaan berbaris. Ketika itu malaikat dan juga malaikat Jibril bersama dengan seluruh malaikat, mereka akan berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri. Baik, timbul soalan, Ustaz, kenapa Allah sebut dengan berdiri? Tak bolehkah Allah sebut dengan duduk ataupun dengan perkataan yang lain? Sebab malaikat ni dia ada yang boleh terbang, dia boleh bergerak, kerana disebut dalam Al-Quran, Allah sebut malaikat ini memiliki sayap, ada 2, ada 3, ya. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan malaikat Jibril itu disebut dalam Al-Quran lebih, kalau tidak silap ada 300 sayap. Wallahu alam, saya terlupa. Dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan bilangannya begitu banyak sayap yang ada. Kenapa tidak disebut dalam keadaan demikian, tapi kenapa disebut dalam keadaan berdiri? Kerana berdiri itu adalah merupakan tanda siap siaga untuk berhadapan dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga dalam bab kita bersolat. Kenapa solat kita Allah sebut wa aqimis solat, dan dirikanlah sembahyang? Kenapa tak sebut seperti mana dalam bahasa Arab wa addis solat, tunaikanlah sembahyang? Kenapa sebut dengan berdiri? Kenapa tidak sebut dengan perkataan yang lain? Kerana berdiri itu sebagai tanda penyempurnaan ta'abbud seorang hamba itu kepada Allah. Begitulah juga bagi seorang malaikat, tanda ta'abbud dan sempurnanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan berdiri. Artinya dia telah mempersiapkan dirinya untuk menerima arahan-arahan daripada Allah. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini Allah sebut berdirinya para malaikat ini dalam keadaan tersusun, saffa, dalam keadaan beratur. Tetapi kalau dilihat, ulama mengatakan saffa ini hal, dari sudut kedudukannya dinamakan dengan hal. Kalau disebut dengan hal, maka saffa itu tidak sesuai untuk disebut dalam keadaan demikian. Dan ini dibuktikan sebagai contohnya dalam ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kalimah, saya terlupa ada suatu perkataan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan kalimah safina. Kalau tidak silap di dalam Al-Quran Allah menyebutkan demikian. Ya, jadi pada ayat tersebut itu Allah sebut dalam ayat ini saffan itu adalah masdar ataupun kata terbitan. Tidak sesuai untuk disebutkan begini. Kenapa Allah sebut demikian? Maka jawapan yang diutarakan oleh Ibn Ashur dalam catatan beliau, ia ada disebutkan oleh Ibn Ashur dalam catatannya itu, dinyatakan contohnya dalam surah Al-Hajj pada ayat 36 Allah sebut dengan kalimah sawaf, ya, fazkurusmallahi 'alaiha sawaf. Sepatutnya disebut dengan kalimah sawaf. Ya, safun itu mufrad, sawaf itu disebut dalam bilangan yang ramai, kerana malaikat itu adalah suatu bilangan yang ramai. Sepatutnya disebut dengan sawaf, tapi kenapa Allah sebut dengan saffa dalam bentuk kata terbitan, bukan dalam bentuk ismul fa'il? Sebab apa? Tujuannya adalah disebut wa asluhu lil mubalaghati thumma sara isman. Tujuannya adalah untuk menunjukkan melampau dan sungguhnya para malaikat itu untuk melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu malaikat ini dalam bab melakukan ketaatan itu kita tidak mampu untuk menandingi malaikat. Ya, malaikat Allah perintahkan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah melanggar sedikit pun maksiat dan dosa
sehingga melanggar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apapun perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang berlaku kepada malaikatullah. Dan Allah ceritakan dalam hal ini, la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Tidak ada seorang pun yang akan mampu berbicara melainkan orang-orang yang diizinkan oleh Allah baginya untuk bercakap. Wa qala sawaba, dan kata-kata yang diucapkan itu adalah kata-kata yang benar. Kata-kata yang diucapkan itu adalah merupakan kata-kata yang benar. Dan dalam hal ini, kata daripada Dr. Wahbah Zuhaidi rahimahullah dalam tafsir Al-Munir beliau, dua syarat yang Allah berikan, yang Allah benarkan kepada hamba-Nya manusia yang ketika itu dihimpunkan untuk bercakap dengan dua syarat. Apa dia dua syarat tersebut? Yang pertama, al-iznu minallahi bisyafa'ah, iaitulah Allah mengizinkan untuk memberikan syafaat, maka Allah benarkan untuk ia berkata-kata. Siapa yang diizinkan untuk memberikan syafaat? Iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, dan yang kedua para malaikatullah juga akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah benarkan kepada mereka untuk berbicara. Dan yang ketiga, siapa lagi yang diberikan syafaat? Iaitulah golongan orang-orang yang bertakwa itu dalam menyelamatkan saudaranya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, antaranya Allah sebut al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman yang baik pada hari tersebut, waktu berada di dunia, mereka adalah merupakan teman yang begitu rapat, tak pernah berpisah dalam kehidupan, di mana sahaja mereka berada. Tapi di hari akhirat mereka akan menjadi musuh jika sekiranya temannya tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya daripada azab api neraka Allah. Ketika itu masing-masing saling tuduh-menuduh. Dia yang mengajak aku ini untuk melakukan hal demikian, sehingga menyebabkan aku tidak jauh daripada-Mu wahai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah sebut dalam ayat itu, illal muttaqin, melainkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan saling menyelamatkan saudaranya, dan di saat itulah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ayyakuna shawaba, orang yang bercakap itu dia bercakap dalam keadaan benar. Ayyakunu haqqan wa sidqa idza kana al-idhnu lisyafi, wa ayyakuna dhalika ash-shakhsul mashfu' al-mashfu'u lahu mimman qala fid dunya shawaba. Jadi saat ketika itu orang yang diberikan syafaat baginya itu juga termasuk di kalangan orang yang bercakap benar semasa berada di dunia. Ya Allah, Kau selamatkanlah dia. Orang yang minta syafaat kepada Allah ataupun minta supaya diselamatkan saudaranya, Allah tahu saudara yang diminta diselamatkan itu juga adalah terdiri daripada saudaranya yang bercakap benar dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kesalahan dan juga kesilapan ketika itu. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara kesimpulan apa yang dinyatakan oleh Syekh Tantawi dalam ayat ini juga, wal maqsudu minal ayatil karimah, yang dimaksudkan dalam ayat ini bayanun annal khalaiq, memberikan satu keterangan bahawa seluruh makhluk ketika itu yakununa fi hadzal yaum, akan berhimpun pada hari ini fi qabdatir rahman, berada di bawah genggaman Allah yang Maha Pemurah dan di bawah kawalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang mampu untuk menguasai diri masing-masing ataupun mampu untuk memberikan manfaat dan juga mudarat terhadap dirinya melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya pada ayat 39 Allah Subhanahu wa taala menyebut dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Dzalikal yaumul haqq, itulah dia itu adalah merujuk kepada hari kiamat. Itulah dia, hari kiamat adalah merupakan hari yang benar. Al-yaumul haqq, iaitulah suatu kebenaran yang tidak ada keraguan padanya. Kenapa ayat ini disebutkan? Dan tuan-tuan, ayat ini Allah turunkan kepada kalangan golongan musyrikin Makkah. Kita tahu ayat ini adalah merupakan ayat Makkiyah.
Waktu itu apakah pandangan dan pendirian golongan penghuni-penghuni ataupun mereka yang duduk di Mekah daripada kalangan musyrikin? Mereka mengatakan bahawa hidup mereka hanya di dunia semata-mata. In hiya illa hayatuna dunya. Tidak lain hidup kami hanyalah di dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin. Dan kami ini tidak mungkin akan mampu untuk dibangkitkan semula. Kenapa? Sebab mereka menggunakan logik akal semata-mata. Waktu itu dibawa di hadapan Nabi SAW tulang yang telah pun reput, dan waktu itu dihancurkan di hadapan Rasulullah oleh salah seorang daripada daripada kafir Quraisy ketika itu, dan ditunjukkan kepada baginda SAW. Kamu tengok ini, telah pun reput, mustahil benda yang reput, yang hancur ini akan bangkit semula seperti sedia kala, seperti mana kami hidup sekarang ini. Maka akhirnya mereka tidak mempercayai hal tersebut. Jadi apa yang kita fahami daripada hakikat ini? Nak mengajar kepada kita, dalam bab kita memahami kehidupan ini, kita tidak boleh menggunakan logik akal semata-mata. Ada benda yang boleh kita fikirkan menggunakan logik, tetapi ada perkara-perkara yang tidak boleh kita fikirkan hal tersebut itu, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah tak jadikan semua secara logik, Ustaz? Tujuannya Allah nak menguji di kalangan kita, siapa di kalangan kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima apapun perintah daripada Allah. Sebab itu dinamakan dengan nama iman. Iman ni apa dia? Kepercayaan. Kita mengimani dan mempercayai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak mampu untuk kita fikirkan. Contohnya perkara yang berkaitan tentang alam ghaib yang kita tidak nampak. Cerita berkaitan tentang syurga, cerita berkaitan tentang neraka. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menceritakan hal tersebut kalau tidak ada pemberitahuan yang melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itu perkara seumpama ini tidak mampu untuk difikirkan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambarannya bersandar kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta termasuk tuan-tuan, bila Allah bercerita tentang soal syurga dan neraka, Allah bawakan perkara-perkara yang boleh digambarkan oleh akal kita. Dalam syurga ada pokok tak? Ada. Allah sebut tajri min tahtiha al-anhar, itu mengalir di bawah pokok tersebut itu ada sungai-sungai. Allah cerita tentang susu, Allah cerita tentang arak, Allah cerita dengan apa yang telah pun kita ceritakan dahulu. Apakah benda tersebut serupa dengan apa yang kita fikirkan melalui akal kita? Jawapannya tidak sama. Seperti mana dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut, a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan kepada hamba-hambaku yang salih sesuatu yang tidak mampu untuk dilihat dengan mata, yang tidak mungkin mampu untuk didengari oleh telinga, bahkan tidak akan terlintas pada hati setiap daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tak mungkin sama dengan apa yang Allah sediakan dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, biarpun kalimah itu diungkapkan serupa seperti mana yang kita bayangkan melalui fikiran kita. Sebab itu dalam hal ini Allah menyatakan untuk memperingatkan kepada mereka bahawa hari tersebut itu adalah merupakan hari yang benar, yang tidak ada keraguan padanya. Faqala dzalikal yaumul haqq, yang demikian itu adalah merupakan hari yang membawa kepada kebenaran. Waktu dah masuk. Oh.
Hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita cuba untuk menamatkan ayat ini ayat yang terakhir nanti sebentar lagi. Dalam ayat itu Allah menyebut faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, dan barang siapa yang mahu dengan maksud mereka yang meyakini akan hal tersebut, mereka mahukan akan kebaikan terhadap dirinya, yang apa yang perlu dilakukan? Ittakhadha ila rabbih, ay ittakhadha ila thawabi rabbih, maka hendaklah dia mengambil jalan kepada mendapatkan pahala daripada Tuhannya itu, ma'aba, sebagai tempat kembalinya ataupun jalan kembalinya. Apa maksud daripada ayat ini? Pertama, ayat ini memberikan gambaran bahawa sesungguhnya manusia ini dia tidak sama dengan makhluk yang lain. Selain daripada manusia dan jin, Allah tidak memberikan kepada mereka pilihan untuk mereka memilih.
Adapun manusia dan juga jin adalah merupakan makhluk yang Allah berikan kepada mereka itu ikhtiar. Artinya mereka diberikan pilihan. Sama ada mereka nak memilih jalan yang membawa kebaikan ataupun mereka memilih jalan yang membawa kepada keburukan. Seperti mana jelas daripada Al-Quran, Allah menyebut inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami yang memberikan petunjuk hidayah, panduan kepada manusia itu, sama ada mereka mahu bersyukur ataupun kufur kepada Allah. Tidak ada alasan pada kita untuk kita menolak apabila Allah telah menetapkan azab di saat ketika bertemu dengan Allah, dan di saat ketika Allah menyediakan syurga kepada kita, kegembiraan yang akan kita rasai kerana pilihan itu berada pada diri kita sebagai insan ataupun manusia. Sebab apa? Allah berikan ikhtiar. Kerana itu dalam ayat ini Allah kata faman sya, sesiapa yang nak, tak nak sudahlah. Atau mungkin bahasa kita, siapa yang mahu untuk mendapat kebaikan nanti di hari akhirat kelak, maka hendaklah dia mendapatkan pahala Allah dengan bagaimana? Iaitulah dengan beriman dan melakukan amal salih. Dan ini diperjelaskan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi Allah menyebut antaranya Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berkehendakkan untuk mereka yang mengharap untuk bertemu dengan Tuhannya, dengan maksud mereka yang yakin untuk bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia melakukan amal-amal yang salih dan jangan sama sekali menyekutukan Allah. Orang ini yang akan diberikan kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kita nak bertemu dengan Allah, pertama jangan sampai akidah kita ini berlaku penyelewengan dan rosak, dan yang kedua jangan sampai kita tidak menyediakan bekalan amal soleh itu untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana kedua-dua perkara tersebut adalah merupakan sebab untuk menjadikan kita diterima oleh Allah dan melayakkan untuk masuk ke dalam syurga-Nya. Di akhir ayat ini tuan-tuan, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah nak menceritakan pada hari kiamat kelak ada dua kumpulan manusia. Dan Allah nyatakan dalam ayat 40, apa Allah kata? Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ayat ini adalah kesinambungan dalam ayat 39. Dua ayat tersebut ini menunjukkan bahawa manusia akan terpecah kepada dua kelompok. Yang pertama orang yang beriman, dan yang kedua adalah orang yang kufur, tidak mahu mematuhi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna anzarnakum, inna sesungguhnya kami, anzarnakum kami bagi inzar, kami bagi peringatan kepada kamu. Dua kali kami. Bila Allah sebut dengan dua kali kami ni dalam ayat tersebut, itu nak menunjukkan jangan sampai kita tidak mengambil berat peringatan daripada Allah. Ayat ini adalah merupakan satu ayat yang cukup serius di saat ketika manusia bertemu di hadapan Allah. Kami beri peringatan kepada kamu semua wahai manusia, azaban qariba, azab yang hampir tiba masanya. Yauma yanzurul mar'u, pada hari tersebut itu manusia akan memandang apa yang telah ma qaddamat yada, apa yang telah dihulurkan, yang telah dibawakan oleh kedua tangannya. Subhanallah, kenyataan daripada Allah. Kenapa kedua tangannya? Sebab tanganlah yang banyak melakukan dosa dan tangan itu jugalah yang banyak melakukan pahala. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni yang banyak memberikan manfaat dan mudarat ni apa dia? Anggota yang paling banyak beri manfaat dan mudarat, tangan kita. Paling banyak memberikan manfaat dan mudarat. Dengan tangan kita mengambil, dengan tangan kita makan, dengan tangan kita bekerja. Dan sebab itu dalam surah Yasin Allah sebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari tersebut mulut kita akan ditutup, sebab Allah tahu bahawa mulut ni dia banyak bagi alasan. Tidak ada lagi ketika itu bicara daripada mulut kita. Yang akan bercakap apa dia? Anggota tangan kita yang tidak berpisah semenjak kita dilahirkan sampailah kita meninggal. Tangan inilah yang tetap kekal bersama dengan kita. Tangan itulah yang akan berbicara di hadapan Allah untuk membicarakan apapun kebaikan dan kejahatan yang dilakukan ketika itu
sementara kaki akan menjadi saksi, disebut oleh Allah dalam surah Yasin pada ayat tersebut. Dan ini diperkuatkan dengan ayat tersebut ini. Allah mengatakan pada hari tersebut manusia akan memandang apa yang telah dibawakan, diulurkan oleh kedua tangannya itu. Wa yaqulul kafir, dan berkatalah orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya aku menjadi tanah, itu lebih aku sukai berbanding daripada menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini, kata daripada Syekh Tantawi rahimahullah, tujuannya adalah untuk memotong ataupun menghilangkan langsung harapan-harapan yang ada di kalangan orang-orang yang tidak bersedia bertemu dengan Allah, khususnya kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Sudah tidak ada lagi alasan untuk mereka menyelamatkan diri. Dan sebab itu nanti Allah gambarkan banyak dalam ayat-ayat yang lain. Mereka minta supaya dikembalikan semula di dunia. Mereka telah pun melihat tentang azab tersebut. Maka sebab itulah tuan-tuan, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila Allah bicarakan hal sedemikian ini, maka ia memberikan ingatan kepada kita untuk kita mempersiapkan diri kita bertemu dengan Allah. Kematian kita tidak tahu bila berlaku dalam hidup kita, tapi soalannya apa persiapan yang telah pun kita sediakan dan kita akan bawa untuk bertemu dengan Allah. Maka sebab itu ingatan-ingatan seumpama ini perlu ada dalam minda kita, pemikiran kita, agar setiap langkah, bicara dan tingkah laku yang kita lakukan semuanya akan diredai oleh Allah di saat ketika kita melaksanakan kerja-kerja dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah meletakkan kita di kalangan orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan layak untuk menerima syurga-Nya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekadar ini yang dapat untuk disampaikan, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منك.